cepat-cepat nak pergi mana tu, bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Woi! Days of Wow. Wow Shop wajah serba baru. Sepanjang November, 30 hari berturut-turut nikmati pelbagai tawaran lumayan. Beli produk istimewa dan The Wow Shop Bag akan menjadi milik anda. Nikmati 5 tambah 6% Wow Cashback. Untuk beli belah dalam talian dan aplikasi mudah alih. Teman gaya hidup baru yang memudahkan anda, hidup mesti ada wow. Banyak sangat pengalaman manis Diana dekat Wow Shop. Paling Diana tak boleh lupakan bila Diana dapat pergi ke rumah pelanggan-pelanggan Wow Shop ni sempena menyambut 1 juta pelanggan Wow Shop. Tengok barang yang diorang beli, bercerita dengan diorang, memang syok sangat-sangat. Lepas tu bukan tu saja. Selama ni Diana agak dapat kamera kan, cakap dengan orang, jual barang. Tapi kali ni Diana dapat mengacara press conference untuk 1 juta pelanggan Wow tu. Memang nervous tapi memang syok, pengalaman yang tak boleh lupakan. Kisah-kisah penuh pengajaran di slot naluri November ini. Apa hikmah di balik semua ini? Dikejar hutang mahar 13 November. Dan dia bisa kasih mahar yang lebih besar. Penjual sumpah 20 November. Aira sudah menipu kami. Gadis tunarungu 27 November. Tak salah nak kata untung. Slot naluri setiap Jumaat 3.30 petang di TV3. Dia awal mengaku awal panas baran tau. Dia kalau orang tulis benda-benda yang mengapa cekok kenapa? Kau panas baran Aku panas baran. Saya akan balas balik tau. Saya akan balas. Puas hati kau. Cik kan. Sherry show. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 lelaki di Syaki ahli geng Yong yang aktif melakukan jenayah pecah kedai ditahan. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Razali Abdul Samad berkata, semua suspek ditahan berasingan di Taman Bukit Serdang Ahad lalu. Seorang lelaki berusia 41 tahun ditahan pada jam 9 malam di sebuah rumah di Taman Bukit Serdang. Ia kemudian membawa kepada penahanan 3 lagi lelaki berusia 30 hingga 40 tahun di sebuah pangsapuri di lokasi sama. Tangkapan itu sekaligus menyelesaikan 30 kes pecah kedai termasuk restoran di daerah Serdang, Brickfield, Petani Jaya dan Kajang. Kumpulan itu dipercayai aktif sejak 3 bulan lalu. Hasil semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai 28 rekod jenayah lampau dan 4 rekod narkotik. Seterusnya, seorang pekerja pembersihan yang bakal mendirikan rumah tangga Mac tahun depan didakwa di Mahkamah Session Aikaro atas pertuduhan cuba merogol dan mencampurakan serumah tunangnya minggu lalu. Tertuduh Amirul Hanif Ibrahim, 27 tahun yang turut didakwa, menceroboh kediaman itu mengaku tidak bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Pertuduhan pertama, Amirul Hanif didakwa cuba merogol seorang perempuan berusia 23 tahun. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 376 Palang 511 Kanun Kesesaan. Sampai kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun dan sebat. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menggunakan kekerasan terhadap mangsa dengan niat hendak mencabulnya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 354 yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun, denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Difahamkan ketika kejadian tunangnya tiada di rumah dan tertuduh memasuki rumah menggunakan kunci pendua. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. Seterusnya, penyerang yang menembak mati 6 penduduk di dalam sebuah masjid
di Quebec, Kanada 3 tahun lalu diringankan hukumannya 40 tahun tanpa parol ke penjara 25 tahun dengan parol. Keputusan terbaru itu mendapat reaksi komuniti Islam, antaranya menurut jurucakap Pusat Kebudayaan Islam Quebec. Mereka amat kecewa dengan keputusan itu. Bagi mereka, hukuman berkenaan tidak setimpal dan mereka mahu pesalah dijatuhi hukuman yang mampu mengelakkan tragedi berdarah itu berulang. Sebelum ini, mahkamah pernah menolak permintaan pihak pendakwaan yang memohon hukuman penjara selama 150 tahun yang dianggap paling lama di Kanada. Dalam kejadian pada 29 Januari 2017 itu, Bisunet menyerbu masuk ke dalam masjid di Pusat Kebudayaan Islam Quebec di kejiranan Saint-Foy, Quebec City sebelum melepaskan tembakan rambang ke arah 40 lelaki dan 4 kanak-kanak yang sedang berbual selepas menunaikan solat. Baik, sekian buat waktu ini. Lagi bertemu jam 9.30 pagi nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera Malaysia hari ini, edisi 27 November 2020 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Anda berteman dengan kami, saya Sofia Nur Solehatun dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Sofia. Okey, hari ini pasti kita akan membincangkan pelbagai topik-topik menarik untuk anda semua dan antaranya hari ini kita akan bercakap, memperincikan tentang kualiti ataupun harga murah. Betul. Kalau kita cakap pasal makanan kan kadang-kadang orang terfikir, okey kita ni nak pilih makanan yang berkualiti ataupun kita nak pilih kepada harga yang murah. Apa soalannya? Sebab sekarang ni kita fahamkan wilayah bebas berniaga telah pun akan mula beroperasi dan pastinya kita akan melihat begitu ramai peningkatan mereka yang mungkin menyediakan makanan dan sebagainya. Jadi itulah dia, kalau kita melakukan sebuah perusahaan itu, adakah kita sebenarnya jujur untuk memberikan khidmat, makanan, servis yang terbaik ataupun kita sekadar untuk mengaut keuntungan saja. Jadi kita ingin meletakkan mindset fikiran kita sebenarnya. Kita membuat tujuan untuk menjual ni, apa tujuan kita sebenarnya? Betul, jangan kerana inisiatif yang diberikan ini kita mengambil kesempatan di atas inisiatif yang diberikan. Baik, dan kita sebenarnya nak tanya jugalah pada rakan kita, kawan kita seorang tu. Assalamualaikum Nik. Hai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sofia dan juga Masila. Terima kasih. Selamat pagi semua kepada mereka yang baru saja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Sofia setelah tadi berkaitan dengan pertambahan mereka yang berniaga. Bukan hanya kerana wilayah bebas berniaga, tapi mungkin kerana dengan cabaran kehidupan sekarang, dengan apa sahaja krisis ekonomi ataupun kesihatan sedang melanda, ramai sekali yang mengambil inisiatif untuk menjadi peniaga segera. Betul. Dengan ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan makanan ataupun menu-menu yang ingin disajikan atau apa sahaja yang boleh dijual pada ketika ini, termasuk diri sendiri juga mungkin. Tapi ini menjadi satu inisiatif untuk survival kehidupan itu dari sehari ke sehari. Jadi sangat menarik untuk kita perkatakan berkaitan dengan sama ada kita ni ingin menjual suatu makanan perniagaan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan kehidupan, tapi dalam masa yang sama kita perlu memikirkan juga tentang pembeli yang membeli ini untuk makan makanan yang kita beli itu kan. Bukan hanya kita beli pun bukan hanya sekadar untuk membantu, tapi juga untuk kita makan makanan yang dibeli itu. Jadi kualiti yang ditetapkan itu juga saya kira perlu seiring lah, sangat perlu seiring dengan harga yang ditawarkan. Dan ini mungkin semalam juga saya sempat berkongsi di media sosial saya di Twitter. Sebab di kawasan perumahan saya itu, betul-betul di depan luar kawasan rumah je memang ada ramai yang berniaga setiap hari, penjaja setiap petang, dan dia dah ibarat seperti pasar malam tetapi waktu petang. Dan memang kalau dulu memang agak